Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 15 ni kita tengok di sini adalah ada hukum tajwid. Innahu dhanna allai. Yang pertama adalah idgham bila gunnah, dan yang kedua adalah idgham bi gunnah atau ma'al gunnah. Ya. Idgham bila gunnah makna dia tanpa dengung. Seperti kalau di azan itu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi semestinya orang tu baca asyhadu an la, jangan asyhadu an la. Banyak juga ustaz masih ustaz dengar lagi dia imam bilal masjid, tapi dia baca asyhadu an la. Masih an la lagi. Dia kalau nun bertemu dengan lam, dia terus saja masuk ke lam. Tidak atau tidak dengan dengung atau tanpa dengung. Okey. Kita baca ayat berapa? 16. 16 ya. Okey. Maaf. Sorry. Tadi itu anggap Ustaz ayat 14 tadi saya. Ya, sekarang ayat 16 tadi. Fala uqsimu bisyafaq. Betul ya ayat 16? 1 2 3. Fala uqsimu bisyafaq. Fala itu minta maaf tadi Ustaz fikir Ustaz ayat 14 tadi. Okey. Yang ayat 14 baru ada idgham bil gunnah dengan ma'al gunnah. Sedangkan ayat 16 ini fala ada tanda panjang, tanda mad, kemudian bertemu dengan alif dengan hamzah, maka dia panjang dia 2 4 5. Namun kalau ustaz paket ustaz lah, kalau paket ustaz Don dan paket ustaz yang lain mungkin ada paket-paket dia. Ustaz Don 4 harakat dia cakap. Kalau ustaz 5 harakat mad jaiz munfasil, 6 harakat mad muttasil. Okay. Fala uqsimu bisyafaq. Jadi qaf itu adalah qalqalah sughra, dia di tengah. Sedangkan bisyafaq itu qalqalah kubra, di akhir. Kalau di tengah dia macam Mercedes atau BMW naik bonggol, dia macam tu, seolah-olah hidup. Fala uqsimu, jangan uqsimu, salah dia. Uqsimu bisyafaq, itu memang kubra. Kalau di akhir dia kubra, dia kuat sikit. Okay. Kemudian wal-laili wa ma wasaq, sama-sama. Wal-laili wa ma wasaq. Dia mesti qa, mesti macam tu. Tapi jangan baca pula macam ni. Ada juga murid saya baca macam ni. Wal-laili wa ma wasaq. Itu salah. Dia wasaq itu salah. Jadi wal-laili wa ma wasaq. Jangan wasaq, tapi wasaq. Dia lantunan daripada suara kita. Wal qamari idza tasaqa, sama-sama. Wal qamari idza tasaqa. Wal qa tu kuatkan, jangan wal qa tu dia dengan kaf nanti salah. Maaf lupa nak silent. Okey. La tarkabun tabaqan an tabaqa, sama-sama. La tarkabunna tabaqan an tabaqa. Cuba tengok latau, dia jangan latar kabun, latar salah, dia latau. Sebab kita baca ra, maka mati dia pun latau. Kabun setiap nun syabdu dengung, tahan sikit. La tarkabunna tabaqan an tabaqa.
Kemudian tabaqan tak boleh dengung sebab dia selari. Ta ya, jangan tabakan pula. Tabakan pula dia ta, dia ta. Beza dengan ta dengan ta tu berbeza. Ta antara ta dengan ta. Kalau ta tu nipis, kalau ta tu tebal sikit. Makanya kalau dengung dia ikhfa, dia bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan ta, nun mati bertemu dengan ta, maka ta dia masuk moncong juga. Tabaqa. Jadi ta. Jadi ta. Jangan antabak, salah. Jadi ta. Dia dengung dia pun apa tafkhim, tebal. Macam tu. Fama lahum la yu'minun. Sama-sama. Fama lahum la yu'minun. Ingat ya, kalau kita nak maintain mad asli kita, cukup tekan saja, just press saja. Fama lahum la yu'minun. Macam tu cara dia. Ma tu tekan saja. Fama, macam tu saja. Jangan fama. Tu dah panjang tu. Fama lahum la yu'minun. Kemudian jangan la yu'minun, itu ain. Dia a. La yu tu yu, ya yi yu. Dia a. Mesti a jelas. Banyak juga orang baca hamzah ni macam baca ain. Kepala hamzah tu macam kepala ain. Dia cakap ni ain kecil ni, ain yang dipotong ni. Ni tak. Dia hamzah bacaan dia sama dengan alif a. Okey. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Sama-sama. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Kemudian saya ingatkan, quri'a itu tidak panjang ri ya. Tengok, ada juga yang ragu-ragu. Wa idza quri'a, dia panjangkan pula ri tu. Tak. Dia kalau ada hamzah di atas ya yang berfungsi itu hamzah, ataupun hamzah berada di atas waw yang berfungsi hamzah. Jangan quri'a, salah. Quri'a, cepat saja. Sebab yang menggunakan baris di situ hamzah, bukan ya. Melainkan kalau seandainya apa hamzah ni terletak di sini, di luar dia, bukan di atas ya, terletak di luar dia, mesti di sini hamzah, contoh dia letak sini, barulah ri itu panjang. Tapi kalau hamzah terletak di atas ya, hamzah yang berfungsi. Biasalah orang di atas tu dia yang berkuasa. Macam tu lah. Jangan orang di bawah belum berkuasa. Orang di atas berkuasa. Biasalah tu. Okey. Terus kita habiskan hari ini. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Sama-sama. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Saya tengok Ustaz. Fabashshir kalau baris bawah sebelum ra mati maka dia nipis, dinamakan tarqiq. Jangan kita baca macam ni fabashshir, salah. Tu tebal dia. Cuba tengok Ustaz. Fabashshir nipis dia. Dia di situ perbezaan dia kalau nak haluskan bacaan, itu beza dia. Kemudian fabashshirhum, mim mati bertemu dengan ba, yang banyak qura' membaca tidak bertemu bibirnya.
ikhfa syafawi ya. Fabashshirhum bi'adzab. Sorry. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian adza ya, mesti kita jelaskan za tu zal keluar dari sikit. Okey. Dah baca kan? Nah, kita baca ayat terakhir. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Sama-sama. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kalau kita berhenti, dia menjadi mad arid lisukun. Tapi kalau kita terus, dia mad asli 2 harakat saja. Kemudian kita teruskan. Lahum ajrun ghairu mamnun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Okey. Kita selesai ya ayat 25. InsyaAllah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Kita nak pindah lagi. InsyaAllah kita cepatkan dalam pentafsirannya. Fala uqsimu bisyafaq. Fala, maka tidaklah, uqsimu, aku bersumpah, kata Allah, bisyafaq. Asyafaq ini makna dia cahaya yang merah yang ketika nak malam tu. Sunset. Sunset. Itu dia, itu cahaya tu. Ada juga tafsir yang mentafsirkan, mufassir yang mentafsirkan macam Dr. Raghib Al-Asfahani mentafsirkan makna dia kelemah lembutan. Syafiq, Syafiq. Nah, kalau boleh namakan anak Syafiq tu, kita niatkan hati dia lembut lah. Jangan pula kelemah lembut tu Syafiq tu nanti lembut dia semua. Ini bahaya ni. Dia Syafa' atau Syafiqah. Syafiqah itu memang kalau yang lebih tepat dia anak perempuan lah. Syafiqah, Syafiqah. Tapi kita Syafiqah, dia Syafiqah. Dia lain lagi makna Syafiq atau Syafiqah dengan qaf, dengan Q. Okay. Tidak, maka tidaklah aku bersumpah dengan cahaya yang merah-merah di ufuk timur itu. Di ufuk barat, di ufuk timur. Di ufuk barat. Kalau nak malam tu di ufuk barat. Ufuk timur pula. Di ufuk barat dia Allah bersumpah. Maksudnya Allah bersumpah dengan cahaya yang mesti ada tiap hari. Mesti ada itu cahaya tu. Kalau ada hujan di sini saya tak ada, tempat lain ada. Jangan tak rusak. Tak ada hujan tak nampak pun di tempat lain ada. Dia mesti, Allah bersumpah dengan sesuatu yang mesti terjadi hari-hari. Wal laili wama wasaq, dan demi malam dan apa-apa yang menghimpun akan dia. Maksudnya malam tu memang cantik dihimpunnya kita. Ya Allah, ini dah mengadu isteri-isteri kepada Ustaz. Banyak isteri-isteri mengadu sama Ustaz. Ustaz, suami tu gila kerja Ustaz. Gila kerja. Hari Sabtu, hari Ahad pun macam tak ada. Malam balik pukul 12, kadang pukul 1, pukul 2. Sampai dengan keluarga tak ada. Anak bising sikit, dia marah pula. Masya Allah. Padahal anak tu perlu perhatian. Itu sebenarnya. Ayah ni sibuk sangat. Tolonglah kami perhatikan kamu. Makanya dia buat macam-macam hal anak kita tu, supaya kita perhatikan dia. Sebab dia perlu kasih sayang. Isteri perlu kasih sayang. Semua. Jadi makanya malam itu untuk menghimpunkan manusia, menghimpunkan haiwan, menghimpunkan semua. Maka kita gunakan malam itu juga untuk kita berhimpun. Sekurang-kurangnya Ustaz cakap, kalau sekurang-kurangnya janganlah sampai kita jarang makan dengan keluarga secara bersama-sama. Makan itu kalau boleh, Ustaz dibiasakan oleh keluarga Ustaz, makan itu memang dinner itu makan bersama-sama. Di situlah kenikmatan anak tu, dia macam-macam kerenah dia. Di situlah kenikmatan kita sebagai ayah. Jangan asyik sibuk cari rezeki, anak tak terperhatikan. Ini kadang-kadang makanya dia, terutama remaja. Yang remaja ni saya ingatkan, tuan-tuan dan puan-puan semua, seorang ayah mesti lebih banyak dekat dengan
putrinya yang remaji. Kalau Ustaz istilahnya remaji lah, perempuan. Kalau yang lelaki remaja, pemuda yang pemudi, putra putri. Okay. Jadi yang seorang ayah dia mesti lebih dekat dengan remajinya. Sebab apa? Ketika itu dia ingin kasih sayang. Jangan dia cari kasih sayang luar, bahaya. Bahaya kasih sayang, cari kasih sayang di luar, bahaya. Kenapa? Ustaz pelik betul seorang ayah ni. Dah remaja anak dia, anak gadis, lepas tu dia tak nak dekat dengan anak dia. Ya Allah, dia semestinya dekat. Dan seorang ibu, dia mesti lebih dekat dengan remaja. Sebab dia jangan cari kasih sayang pun luar, bahaya pula hanya remaja. Makanya saat-saat itu yang paling mustahak anak-anak kita perhatikan. Makanya bila dah rosak tu panggil ustaz. Kita tak praktikkan ayat ni. Apabila demi malam yang menghimpunkan kita, ketika kita makan, kita wajibkan makan berkeluarga macam tu. Abang ada masalah apa bang lepas makan, contoh dia. Kakak, ya Allah, cubalah praktikkan macam ni. Rasulullah tu sampai isteri Nabi mengatakan kalau Rasulullah bersama kami seolah-olah Rasulullah tu tak pernah keluar. Ya Allah, kalau macam tu hebat tu. Seolah-olah Rasulullah tu tak pernah keluar, kata isteri Nabi, kata keluarga Rasulullah SAW kalau di rumah tu. Okay. Kita ni dah dengan keluarga pun Masya Allah semua tak cukup satu handset dan dua handset. Okay. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Sungguh Allah wal qamari idza tasaq. Dan demi bulan yang apabila bulan purnama ya. Bulan purnama ittasaq ayatnya, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Ada di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah, saya dah bincangkan juga di sini. Ada ulama-ulama Madinah Al-Munawwarah mengatakan kalau seandainya perempuan itu bermasalah bulan dia, maka ajak suami jalan-jalan ketika bulan purnama. 15 minit pun cukup. Tengok bulan purnama tu, InsyaAllah automatically masalah haid dia selesai. Yang tidak teratur masalah haid dia, minta maaf saya dalam bahasa fiqh ni, dia akan tak payah pergi doktor. Pergi jalan-jalan dengan suami di malam bulan purnama tu, tengok bulan. Dan insya-Allah kata ulama Madinah memang, dan ini memang terjadi, maksudnya memang petua ni memang menjadi, maka berjalan dah insya-Allah dia akan baik semula. Dia ada putaran pusingan darah yang ada di perempuan tu berhubung kait dengan bulan. Makanya kan bulan kan, datang bulan dia cakap memang berhubung kait dengan bulan. Dia macam tu. Jadi memang itu petua daripada ulama Madinah. Ini bukan hadis ya. Ini cakap hadis pula nanti. Ini Ustaz Iqbal cakap hadis, bukan hadis, tapi ulama Madinah Al-Munawwarah mengatakan masalah wanita kalau ada masalah haid dia, maka berjalanlah di malam bulan purnama. Maka ketika itu dia akan elok, insya-Allah di bulan-bulan akan datang akan elok ni haid dia. Dan memang masya-Allah, tapi yang jahat pun tak kalah hebat dia. Mandi kembang di malam. Itu masya-Allah. Ini bahaya ni. Nak kenakan orang segala macam, nak pikat orang tu ilmu pengasih. Apa ilmu pengasih? Tak tahu ilmu pengasih. Ya Allah, ilmu pengasih supaya orang suka dengan dia. Jangan buat ilmu macam tu. Kalau suka seorang tak apa, suka 10 orang mampus. Suka 10 orang dengan dia dahsyat tu. Makanya tak ada dia. Kalau nak suka ni, cukuplah kita sebelum subuh tu, sunat subuh, sebelum subuh tu kita beristighfar kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis yang sahih itu dikatakan ketika subuh tu Allah tengok hamba dia beristighfar, minta ampun, hai malaikat, bagi tahu makhluk yang ada di bumi ni aku suka kepada hamba ni. Oh, Masya Allah. Memang kalau boleh bangun sebelum subuh. Kalau nak suka makhluk yang ada di alam ni, bangun sebelum subuh. Makanya kalau kita susah bangun subuh tu, dengan kucing dah macam-macam tu. Dia anjing pun macam tu. Anjing pun dia nampak kita sudah macam tu. Ustaz, alhamdulillah Ustaz dengan anjing, alhamdulillah anjing. Jadi Ustaz jalan tu, dia senyap saja. Anjing yang besar tu,
Oh, dia esok jalan tu. Saya cakap hello, saya cakap dia memang senyap saja. Sebab yang lain dia mengonggong, ustaz lalu dia senyap. Pelik juga saya cakap. Dia maksudnya mudah-mudahan kita bangun sebelum subuh saat tahajud, anjing tu tahu. Kata malaikat, anjing. Jangan dia memang seperti itu. Hattalah makhluk Allah. Jadi memang ada hadis sahih. Kata malaikat, kata Allah, wahai malaikat, bagi tahu kepada makhluk yang di bumi, aku suka kepada hamba ini. Okey. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Sungguh kamu akan melalui peringkat demi peringkat. Di sini apa terjemahan dia? Sungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan bertingkat-tingkat baik buruknya sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Jadi banyak tafsiran tentang ayat la tarkabunna tabaqan 'an tabaq ini. Ibnu Abbas mengatakan bahawa dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahawa la tarkabunna tabaqan 'an tabaq ini maknanya ancaman yang akan terjadi selepas kiamat. Kita akan melalui peringkat-peringkat. Abdullah bin Jabir bin Ubaidillah juga mengatakan bahawa peringkat-peringkat itu ada peringkat selepas kiamat tu, peringkat berjalannya atau dihimpunnya manusia, fa idzahum bisahirah, tiba-tiba manusia tu berada di padang yang luas yang kita dah bincangkan dalam surah An-Nazi'at kan. Tiba-tiba macam tu semua takut, ya Allah. Kemudian dalam perhimpunan tu bertahun-tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, 50,000 tahun lamanya, banyak macam-macam. 50,000 tahun lamanya berhimpun saja. Kemudian penghisaban dia, Masya Allah. Ada yang ketika dihimpunkan tu, Masya Allah, matahari sejengkal dari kepala dia. Ini real. Ada riwayat-riwayat yang sahih yang menyampaikan seperti itu. Dan ini bukan dongeng. Sampailah peluh dia, ada yang selutut dia, ada yang sedada dia, peluh dia ni, peluh manusia tu. Ada yang sampai mau tenggelamkan dia. Ya Allah, memang dahsyat. Memang ketika hari dia pun. Kemudian ditimbang neraca. Kalau yang baik, amalan yang baik, berat, masuk syurga. Berat sikit, masuk syurga. Sama berat, ulama mengatakan bahawa bila sama berat dengan kasih sayang Allah, masih lagi masuk syurga. Tapi sayangnya kiri sikit, ni bahaya ni. Ni dibasuh dulu. Dibasuh dalam maka na'udzubillah wal a'yadzubillah. Okey. Ada juga Al-Biqai mengatakan, Al-Biqai ni dia tafsiran orang-orang ulama-ulama Syiah lah. Al-Biqai mengatakan tak, manusia itu dia melalui peringkat tu, maksudnya dia dari dalam kandungan, dari perut ibu dia, kemudian lahir, kemudian dia sapi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian dia tua dan nyanyuk, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran Al-Biqai. Namun macam mana pun perbezaan tafsiran ini, bahawa yang ditafsirkan itu memang terjadi. Yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas akan terjadi. Yang ditafsirkan oleh Al-Biqai memang sudah terjadi. Yang mana kita daripada perut ibu kita, dalam perut ibu kita, kemudian dilahirkan, kemudian kita disapi 2 tahun. Saya ingatkan, berkongsi sedikit menyusukan itu hanya 2 tahun sahaja. Sebab kamilah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kalau kita nak susukan anak kita dengan susu ibu dia, maka sebenarnya sunnah dia 2 tahun, kalau boleh 2 tahun genap sempurna, jangan lebihkan. Ini sampai 3 tahun tak boleh. 3 tahun tu dah minum darah, dikhawatirkan dia dah minum darah ibunya. Dia bukan susu lagi. Okey. Sebab dalam ayat tu kamilain tu sempurna. Kalau Allah bagi tahu haulain sekitar 2 tahun, boleh lebih sikit, boleh kurang sikit. Ini kamilain, sempurna. Tu. Okey. Jadi peringkat-peringkat dalam kehidupan ni, ada juga yang mentafsirkan bahawa manusia itu sentiasa berada dalam peringkat-peringkat kehidupan dia. Dulu miskin, ya, kemudian dia kaya. Nak jadi kaya ni pun ada peringkat dia.
Ada kesusahan di sini, ada kesusahan di sini, ada kesusahan sini, alhamdulillah dapat macam tu. Atau di dunia dia susah, tapi dia taat, dia soleh, maka nanti di akhirat kedudukannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita jangan berbangga pula. Tak apalah ustaz, miskin dunia, nanti di akhirat ustaz. Wah, tak. Dia belum tentu juga. Kalau kemiskinan itu mendekatkan, dia miskin, tapi kemiskinan itu menjauhkan dia daripada Allah. Tak, dia orang-orang miskin yang redha dengan kemiskinan, maksudnya telah berusaha dia. Kemudian Allah memang menakdirkan dia miskin, kemudian dia redha, kemudian dia taat dengan kemiskinan dia. Memang ustaz, saya ni memang tak layak kaya ustaz. Kenapa? Bila saya kaya sikit ustaz, bila dah punya duit sikit, macam-macam fikir saya. Buat maksiat, pergi sana, macam-macam lah. Memang tak layak kaya tu. Tapi ada juga orang bila dapat rezeki saja, Masya Allah, sedekah sana, zakat sana, Masya Allah, dia bila dapat duit saja, dia suka. Ini orang yang layak kaya. Ini yang layak kaya. Okay. Jadi kehidupan manusia itu, Allah bersumpah dengan yang 3 perkara itu. Maknanya, wahai manusia, kalian akan menghadapi kesusahan-kesusahan dalam kehidupan. Ada peringkat-peringkat. Fama lahum la yu'minun. Namun yang paling tepat tafsiran la tarkabunna tabaqan an tabaq ini seperti tafsiran Ibnu Abbas, itu apa yang akan berlaku di hari kiamat. Sebab kita idzas samaa'un syaqqat, terjadinya hari kiamat kan, kita dah bincangkan dari awal ayat kan, apabila langit terbelah kan, kemudian bumi juga dia tunduk, dan maksudnya bumi pun mengeluarkan isinya, dia tunduk kepada Allah dengan memang dia patuh kepada Allah. Makna dia, tafsirannya, fama lahum la yu'minun, maka apa yang menyebabkan mereka tidak beriman? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan ke atas mereka Al-Quran, mereka tidak tunduk, tidak sujud. Hati mereka tak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan mereka mengatakan Al-Quran ni cerita sejarah, kitab sejarah saja. Bahaya tu. Jangan sampai keluar daripada mulut kita mengatakan Al-Quran ni kitab sejarah. Jangan sekali-kali. Tak boleh. Memang Al-Quran menceritakan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu, tapi Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran, kalau ada orang mengatakan kitab Al-Quran kitab sains, tak boleh. Dia lebih hebat daripada sains tu lagi. Mungkin orang mengatakan, betul ustaz, sains menceritakan hari ini seperti itu, tapi beberapa puluh tahun yang akan datang berbeza lagi. Sehingga ilmuwan yang akan datang mengatakan salah itu, ilmuwan yang lepas dia cakap. Padahal tak salah, dia hanya memang mengikut secara keilmuan sekarang benar. Namun yang 10 tahun, 20 tahun yang akan datang juga pendapat dia memang seperti itu juga, benar juga. Dia tidak menyalahkan. Makanya ada pertelagahan antara ilmuwan. Galileo mengatakan seperti ini, ulama yang sekarang mengatakan seperti ini, lain lagi. Dia pendapat-pendapat itu berbeza. Dan apa yang disampaikan ketika itu sesuai dengan keilmuan dia. Namun jangan katakan Al-Quran itu kitab sains. Tak boleh. Sebab Al-Quran lebih hebat. Keluasan Al-Quran, keluasan ilmu Al-Quran. Okey. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan mereka kafir, engkar. Dan bukan setakat engkar saja, mereka mendustakan. Ya Allah, mendustakan Al-Quran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Saya tengok. Maka Allah yang Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka sembunyikan. Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dalam hatinya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka saya tengok. Allah perli di sini. Fabashshirhum. Sebenarnya kalau seandainya mampu kita dah bagi tahu kepada orang-orang kafir itu dengan lemah lembut, dengan dengan cara debate yang elok, kemudian dia tak nak beriman, dia dustakan. Dia dustakan juga. Sebab kalau kita nak berdakwah tu mesti dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ni kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Namun kalau dia tolak,
kemudian dia berdustakan, maka fabashshirhum, beri khabar gembira dia bahawa dia mendapatkan azab yang pedih. Jadi, awak tahu tak? Awak dapat sesuatu yang hebat nanti. Apa tu? Azab yang pedih. Dia macam dia tak, kita tak payah maki dia. Tapi kita bagi macam seolah kabar gembira. Sebab fabashshir, bisyarah ini mengkhabarkan sesuatu dengan gembira. Dengan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Adapun orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, melainkan la khaufun alaihim, melainkan malaikat turun kepadanya dan tidak ada kekhawatiran dalam hatinya dan tidak ada ketakutan. Wa abshiru, kata Allah kepada malaikat, bagi tahukan, tanamkan ke dalam hati orang yang istiqamah mengucapkan kalimat Allah itu, tanamkan ke dalam hatinya bahawa, beri khabar gembira dia dalam hatinya bahawa bagi mereka syurga yang dijanjikan. Makanya fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri khabar gembiralah orang-orang kafir itu, orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat dan apa berlaku selepas hari kiamat itu, beri khabar gembira dia dengan azab yang pedih. Maksudnya Allah perlilah. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Yang tidak mendapatkan azab yang pedih ini siapa? Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka lahum ajrun, bagi mereka balasan ghairu mamnun. Masya Allah, bagi mereka balasan yang tidak terputus-putus, tidak terhingga. Ya Allah, makanya kalau boleh kita tanamkan ke dalam hati kita bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti tidak terputus. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Ada tiga nanti orang di padang mahsyar tu. Ada yang ashabul yamin, kemudian ashabul shimal, kemudian as-sabiqun as-sabiqun, orang yang pertama melaksanakan, yang pertama datang dalam majlis ilmu. Siapa dia? Datang. So orang yang pertama dalam amal dia yang pertama. Ini orang yang pertama ni hebat. Di ulaikal muqarrabun, dia orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, dalam surga yang nikmat. Yang mana surga bukan satu surga. Orang as-sabiqun as-sabiqun ni dia tidak dapat satu surga, dia banyak surga. Sebab amal soleh ni, kita tengok. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, dia beriman dan beramal soleh. Solihat ni banyak amal soleh dia, maka baginya balasan yang tidak terhingga. Macam okey, kita tanamkan dalam hati kita dan bagi tahu kepada anak-anak kita supaya bahawa ganjaran syurga tu memang hebat, tidak terhingga. Apa saja mintalah, insya-Allah. Jadi kita cukupkan pada hari ini dan insya-Allah kita akan teruskan di hari-hari mendatang. Itu ayat yang surah seterusnya adalah surah apa? Al-Buruj, insya-Allah. Okey, kita cukupkan dengan menutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami ya Allah keyakinan kepadamu ya Allah, keyakinan yang
bulat ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, keyakinan dengan apa yang kau janjikan ya Allah, dengan kenikmatan syurga-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tanamkan ke dalam hati kami ya Allah, agar kami takut ya Allah melaksanakan maksiat ya Allah. Ya Allah, agar kami takut ya Allah mendapatkan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, agar kami takut dengan api neraka-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami agar kami boleh mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan, dari segi awal dan sampai akhirnya ya Allah, dari segi ibadah dan amal solehnya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.